أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمسينا وأمسلنا كل الحمد لله لا شريك له لا إله إلا المسلم. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى ديننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati Allah SWT. Teman-teman sekali, kita bersyukur kepada Allah SWT di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan kesyukuran yang kita terbitkan daripada hati kita, terbitkan daripada lafaz lisan kita, menjadi bukti terhadap kesyukuran kita kepada Allah SWT, yang akan menjadi sebab Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Marilah kita membanyakkan selawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ia menjadi sebab Allah mengampunkan dosa kita, merahmati kita, dan menghimpunkan kita bersama orang-orang yang mendapat syafaat daripada baginda SAW pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita menyambung lagi pembahasan kita dalam bab hadis pada malam ini insya-Allah. An Ibni Umar radhiyallahu anhu wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW ma zalu Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuni. Muttafaqun alaih. Tidak henti-hentinya Jibril memberikan wasiat ataupun pesanan kepadaku supaya aku berbuat baik kepada tetangga ataupun jiran, sehingga aku menyangka seakan-akan Jibril akan menjadikannya, itu jiran, menjadikan jiran sebagai ahli waris yang mewarisi harta sepeninggalan aku nanti. Di hadis ini memberikan satu pernyataan tentang pentingnya menunaikan hak jiran dan juga berbuat baik kepadanya. Siapapun jiran kita, mana jiran kita itu orang yang sama agama dengan kita. Mungkin juga jiran kita yang tidak sama agama dengan kita. Perlu juga untuk kita memberi hak mereka dan berbuat baik kepada mereka. Dalam hadis ini Jibril ataupun digambarkan oleh perawi hadis ini, di mana Rasulullah SAW bersabda bahawa Jibril ini selalu menyampaikan kepada baginda SAW, ulang lagi, waktu yang lain ulang lagi, memberi nasihat ataupun pesanan kepada baginda SAW tentang kedudukan jiran. Jadi jiran ini ada kedudukan dia, yang mana dalam kedudukan jiran ini Rasulullah menyatakan bahawa pentingnya kita untuk menjaga hak mereka, menunaikannya, dan oleh kerana betapa pentingnya memberikan hak kepada mereka, seolah-olah ni Jibril alaihissalam ini memberikan gambaran kepada Rasulullah SAW bahawa jiran ini bila meninggal kita ni, bila kita meninggal, jiran kita akan mewariskan harta yang ditinggal oleh kita daripada kita lah kepada
jiran ini, seolah-olah macam tu, tapi tidaklah. Ini cuma nak katakan mubalaghah. Mubalaghah maksudnya menandakan betapa hak jiran ni berat sebenarnya. Maksudnya perlu ditunaikan. Sebab dia macam seolah daripada ahli warasah atau waras apa istilah kita ni, ahli apa tarikah ataupun ahli keluarga yang layak untuk menerima harta warisan. Siapa mereka? Itu kerabat kita lah, dekat-dekat, Tetapi dia bukanlah ada pertalian darah dengan kita. Tetapi Allah memberikan suatu peraturan agar kita bila kita hidup berjiran ini, kita akan memperolehi kemanfaatan yang besar daripada kehidupan berjiran. Sebab kalau jiran tidak baik, kalau jiran tidak baik, kita yang ni, ialah kalau kita ni orang yang baik, jiran kita tak baik, maka kita akan merasa keperitan hidup. Kalau kita tak baca pun hadis ini, katakanlah kalau kita tak baca hadis ini, tak beri pentingnya menunai hak jiran ini. Orang yang duduk dalam masyarakatnya, dia duduk dengan pelbagaian sifat, sikap, perangai masyarakat ni ataupun tetangga dia akan dapat komen, saya punya jiran teruk, mungkin hari pertama, kedua tak nampak, dia mungkin baik sangka, tapi lama kelamaan dia akan memberi satu statement, satu pernyataan bahawa sekarang barulah saya dapat memberi komen tentang jiran saya ni, bahawa jiran saya ni memang tak baik. Dia sangat jahat. Contohnya, sangat jahat. Sama ada ketika saya tak ada ataupun ketika saya ada. Ketika saya ada pun dia buat hal macam-macam. Apalagi lah ketika saya tak ada, memang dia akan buat macam-macam. Macam-macam tu bagai-bagai lah, bagai-bagai perkara yang kita tak suka. Ketika kita ada, mereka buat contohnya bising, mengganggu jiran sebelah. Sama ada menggunakan loudspeaker, karaoke, tak apa-apalah yang boleh menyebabkan kebisingan. Ataupun mereka sendiri berteriak-teriak, bersorak-sorak sebelah tu, ataupun ada yang main drum kah, gitar kah, apa-apalah yang menyebabkan kebisingan ini, ataupun TV dia, radio dia, lagu yang kuat-kuat, sehingga orang sebelah ni rasa tak selesa, maksudnya memang terganggu. Itu tak payah kita cakap tentang hadis ini. Belum lagi kita cakap tentang hadis, kita sudah dapat komen bahawa kehidupan ini tidak akan rasa bahagia kalau jiran kita yang sebelah itu buat angkara. Dia tidak akan bahagia. Tetapi Allah ketika dia mencipta manusia ini dengan berbagai ragam kemanusiaan ini, ragam manusia yang berbagai-bagai, ada yang tenang, ada yang gelisah, ada yang pemarah, ada yang suka buat kacau dan sebagainya. Allah tahu dah bahawa manusia akan buat macam ni. Mereka hidup berjiran ni akan perlu dan saling memerlukan antara satu sama lain. Kalau satu buat hal, satu yang sebelah sana akan merasakan kepahitannya ataupun keperitannya. Jadi Allah turunkan satu peraturan kepada Rasulullah SAW tentang menunaikan hak jiran dan berbuat baik kepada mereka. Bukan hanya orang dalam rumah kita, tetapi orang yang ada di keliling kita ni. Kalau ikut jiran tetangga, definisi dia 40 rumah, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, pusing, itu. Tetapi dalam kategori jiran ni ada juga yang dikata jar, yang dekat, zil qurba wal jaril junub, wal jaril junub, itu jar tetangga yang jauh sikit. Yang dekat tu dekat-dekatnya, ada yang lebih jauh lagi, jauh rumahnya, tetapi maksudnya jiran yang sangat dekat ini, itu yang paling perlu untuk ditunaikan haknya, terutama dalam bab-bab yang memerlukan kepada istilah kita toleransi. Kalau jirannya jauh, kita buat bisnes sini tak dengar. Kalau 10 buah rumah atau 10, 5 buah rumah pun tak dengar dah. Tapi rumah yang paling dekat, kita buka je tingkap tu nampak orang sebelah.
buka radio kuat-kuat, orang sebelah dia dengar. Jiran yang jauh dia tak dengar. Tengok Jadi yang paling dekat inilah dia punya apa hak tu semakin apa perlu bukan perlu, wajib untuk ditunaikan, untuk dijaga. Untuk dijaga. Begitu agungnya hak bertetangga dan kewajipan untuk menjaga hak-haknya. Hak ini yang perlu kita belajar. Kalau kita tahu hak-hak dia, maka kita akan buat tak kisah. Oh tak apa, dia pun tahu saya pun macam ni. Saya punya hak. Saya punya hak untuk duduk sini. Saya nak buka kah, nak buka kuatkan suara, itu hak saya. Itu yang dia tak faham. Jadi itu yang Islam ni awal-awal lagi ni, meletakkan satu peraturan agar manusia ni bila duduk dan berjiran, dia kena raikan peraturan-peraturan ini, hak-hak ini dan kewajipan ini, agar masing-masing mendapat manfaat. Mendapat manfaat itu sebenarnya. Penegasan hak tetangga dengan adanya pesanan daripada Jibril yang menunjukkan pentingnya menghormati tetangga dan berbuat baik kepadanya seperti menghilangkan kesulitan, menjenguknya ketika dia sakit, memberikan ucapan selamat ketika mendapatkan kesenangan, dan bertakziah ketika ditimpa musibah. Jadi semua ini satu susunan daripada apa hak-hak dan yang perlu kita penuhi. Contohnya menghilangkan kesulitan. Kadang-kadang kita tengok ini viral dalam apa TikTok kah ataupun YouTube kan. Tetangga ni ataupun orang yang viralkan video ini, dia letakkan CCTV lah di keliling rumah dia. Bila ada tetangga yang buat hal ni ataupun melakukan sesuatu yang menyebabkan dia kesulitan, jadi tak menyebabkan kesulitan dia macam-macam lah bentuk kesulitan. Mungkin dia buang sampah sebelah kan. Apa lagi mungkin dia kalau dia pelihara haiwan yang tak baik ataupun haiwan yang haram istilahnya, anjing dan sebagainya, dia biarkan masuk ke dalam kawasan sebelah. Kalau kawasan ini tak berpagar, maka haiwan ini akan dia punya apa, angkat sebelah kakinya. Kita tahu bila angkat sebelah kaki tu bomba dia. Itu jadi najis lah. Apa merata tempat najis. Kereta kita kena ini contohnya kena sembur itu Jadi itu menyakitkan tak? Memang menyakitkan. Ada satu video yang saya tengok, yang sebelah ni memang kejadian apa bila dia bersihkan sampah sarap ataupun daun-daun pokok ni, memang dia sengaja letak sebelah. Letak pagar sebelah. Jadi orang sebelah tengok je. Tama-tama tu memang awal sekali memang sabar. Oh tak apa, biarlah nanti. Mudah-mudahan dan nak tengok tahap mana dia nak buat ni. Rupanya berjalan sampai berbulan-bulan. Berbulan-bulan tu buang sampah sebelah sana, buang lagi letak dalam tong. Pasti orang ni sebenarnya masih penyabar. Kalau orang tak sabar, dia kurun kutub dia buang lagi sebelah sini. Memang berperang lah. Berperang macam tu. Tengok nasib baik orang sebelah ni agak sabar lah kata. Dia sabarlah. Kalau tak memang dia akan memikirkan apa modus operandi untuk menyedarkan orang sebelah ni. Kalau di negara orang putih tu dia report dengan polis tu teruk. Kalau negara orang putih di Denmark kah, di Swiss kah, kalau dia mengganggu jiran, bukan mengganggu jiran dalam buang sampah. Kita masak benda yang membuat dia terkejut cium bau ni. Contohnya ni pernah berlaku di Mesir. Pelajar Malaysia ni dia ialah orang Malaysia biasa makan belacan. Mereka ni nunuk belacan masa kita. Biasa ada jenis belacan yang kalau belacan mitulun mungkin tak perlu ditunuk. Sebab dia okey. Ada belacan yang memang dia kena bakar dulu. Lepas tu barulah dia masuk dalam sambal. Bila dia orang bakar ni sambal belacan ni, bau belacan ni pergi, dia tahulah dia punya bau ni dia terbang ke mana-mana. Orang Arab sebelah dia report kepada polis, ada orang bakar mayat sebelah kita. Sensitif kan? Cuba di kampung kita, di tempat kita bom macam tu. Oh belacan, sedap bau kata. Puji pula bukan kata mayat sedang dibakar. Ada. Negara orang putih lagi lah. Mereka call polis ni. Kenapa polis datang? Apa yang berlaku ke rumah? Orang sebelah call ni dia kata ada sesuatu jenayah di sini.
Buat bising kena. Buat apa-apa yang menyakitkan ini, memang Islam sudah cakap awal-awal. Tengok belum lagi peraturan dari segi manusia yang secara realitinya dalam masyarakat tu berlaku macam tu sudah awal Islam dah antisipasi dah. Belum lagi apa-apa. Tengok Jadi bila tidak diraikan hak-hak ini, memang kita tengok memang ada jenis orang yang memang ada membuat satu peraturan, kata kalau buat macam ni report ke polis. Report. Kita jarang kita tengok orang report ke polis Cuma berdendam je dalam hati, dendam akhirnya jadi apa? Jadi time bomb. Time bomb ni bahaya. Time bomb dia akan meletup nanti seketika. Bermacam-macam lah, gunakan sihir lah, apa lagi kalau dia tidak beriman, disihirkan orang sebelah. Lawan lagi sihir. Tengok kalau ada tang sudo, main tang sudo. Kalau ada apa kungfu, main kungfu. Lagi dahsyat. Itu apa? Gara-gara jiran. Gara-gara jiran. Saya dulu pernah ketika belajar di Indonesia, bukan di jiran saya lah, itu dalam laporan berita. Ketika ialah orang ni menanam singkong. Apa singkong? Ubi kayu. Ubi kayu. Ialah tak ada, mana ada pagar rumahnya. Ialah di kampung ni mana ada pagar. Sebelah sini tanah saya, sebelah sini tanah orang sebelah. Tanamlah ubi kayu ni. Tanam. Orang sebelah ini dia ada apa? Ada haiwan lah ataupun apalah ataupun ada anak yang jalan-jalan kena terpijak. Batas ditanam kayu, buat ubi kayu ni. Maka rosaklah. Dia rosak ni. Orang ni dia ialah orang tak Islam lah. Orang tak Islam sebelah ni, jiran ni. Bila dia marah ni, maksudnya orang tua ni sudah tak ada, jalan ni keluar, ada berapa orang tinggal di rumah ni, dia bunuh habis. Dia bunuh habis. Dia bunuh habis. Gara-gara apa? Merosakkan dia punya singkong tu, ubi kayu tu, sanggup untuk membunuh jiran. Tengok. Akhirnya orang pun membuat siasatan rupanya yang bunuh itu memang jiran sebelah. Akhirnya dia mengaku, dia kata, aku yang bunuh sebab apa? Dia telah merosak saya punya ini pokok singkong ataupun ubi kayu. Gara-gara ubi kayu orang sanggup membunuh sebab dia tidak beriman kepada Allah. Kalau orang beriman ni memang kena ada tasamuh, rasa lapang dada aja, tak apalah. Ataupun kita bagilah ni macam mana ni, lain kali janganlah sebarang-sebarang lalu kat sini ni ada tanaman pokok ubi jadi kita bagi saling nasihat. Tetapi kalau orang jenis tak sabar, dia terus bertindak membunuh, bukan lagi hanya tempeleng macam tu atau pukul, tak, dia bunuh terus. Satu keluarga habis. Itu bukan cerita bohong, itu memang ketika saya ada sana tu berlaku tu kita kejut kena, ya Allah, sebabkan oleh ubi kayu ni jiran yang sebelah ni sebab mereka lah penyebabnya tapi tak sengaja mungkin tapi ialah bila hati ni syaitan yang bisik kan memang habis. Banyak lagi kes-kes lain tuan-tuan dan puan bermukit dengan jiran ini yang memang kalau jiran ni baik memang dia akan rasa seronok sangat. Jiran ni macam adik-beradik. Ketika tidak ada, dialah yang menjaga, dialah yang support, dialah yang menjadi telinga, menjadi mata, menjadi CCTV ni. Tengok keliling rumah ni kalau ada orang jahat. Dialah yang sangat memberi perhatian dan kepedulian terhadap jirannya. Kalau dia jiran sakit, dia yang dulu awal-awal ziarah. Dia dulu yang menangani, memberikan istilah kata menolong orang yang sedang memerlukan ini. Ataupun rumah sebelah sedang dirompak ataupun sedang ada orang jahat, dia dulu yang menolong untuk call polis. Tengok jadi dia biarkan kalau orang jahat kata biarlah dia rompak asalkan biar, jangan cakap, jangan call polis. Itu jahat. Orang yang jahat, jiran yang baik dia akan tolong sedaya upaya yang dia mampu. Itu jadi jirannya kalau dia baik memang kita akan rasa adik-beradik. Banyak kes-kes tuan-tuan, dia tengok dia kadang-kadang cerita tentang orang yang berbeza agama tapi sangat baik. Saya rasa sedih bila nak berpindah ke tempat, sangat sedih. Baik sangat jiran tetangga walaupun dia tak Islam. Kita tengok di Islam tu tidak memandang kepada faktor agama jadi kita baik dengan tetangga kita. Tak kira dia apa agama, kita kena baik dengan dia.
Boleh jadi itu sebagai sebab dia dapat hidayah. Tengok. Sebab dia dapat hidayah. Sebab itu ada satu ungkapan mengatakan ad-dar qabla jar. Kalau kita nak cari rumah, dia kata apa? Carilah duduk tetangganya. Nak cari rumah ni baik tak tetangga kita sebelah ni? Memang ini bukan mudah. Kerana apa lagi dalam zaman sekarang, orang nak cari tetangga dulu, baik tetangga baru dapat rumah, memang tak akan jumpa. Sebab kadang-kadang kita tak ada, macam mana kita nak kenal, kita kena duduk berhari-hari, berkenalan dengan dia, tengok perangai dia. Itu jadi bukan senang. Walaupun ungkapan ini dia kata sangat baik bunyinya, bila kita tahu dia jiran yang baik, kita duduk di situ memang kita akan dapat manfaat. Dapat manfaat, bayangkan. Tapi kalau kita tengok jiran kita baik, memang awal-awal kita menghindarkan diri. Jangan kita duduk di situ, sebab memang kita akan dapat bahang daripada macam neraka nanti. Macam neraka. Kita tidak akan seronok di dalam bertetangga dengan dia. Menjenguk ketika sakit. Ketika sakit tu jenguk. Kita yang berikan pertolongan dulu kalau apa-apa hal. Kalau kita pandai CPR atau pandai ini, kita tolong dulu. Pandai berurut, kita urut dulu. Itu Kalau tak pandai, kita call ambulans apa-apanya. Mereka ucapan selamat ketika mendapat kesenangan. Dia tengok dia dapat naik pangkat ke, anak dia dapat 9A ke SPM. Kita dulu keluar, tahniah tuan, anak tuan dapat 9A, tahniah, jadi anak yang baik nanti. Tengok kalau anak orang Islam kata mudah-mudahan jadi anak yang soleh, bermanfaat kepada agama, untuk akhirat juga. Kita yang dulu mengucapkan tahniah ni. Jadi jangan kita rasa dengki. 9A, anak aku 2A aja. Macam-macam jahat hati tu. Patutnya kita ni tahniah kepada dia. Tengok dia dapat kereta baru. Macam kereta baru ni. Tahniah lah. Baru beli, kata baru beli. Yalah kita lama ni macam-macam berolah gila. Itulah inilah kena tukar. Akhirnya kena tukar kata tahniah kata semoga menjadi kereta yang baik. Kereta baru yang bermanfaat kepada tuannya. Itu jadi kita yang mengucapkan selamat kepada dia. Dan bertakziah ketika ditimpa musibah. Kita dengar keluarganya meninggal, kata yalah bersabarlah, redalah terhadap kata Allah, semoga Allah gantikan dengan lebih baik. Itu kita yang memberikan macam hiburan kepada jiran kita ni. Dia akan rasa baik. Kemudian memberikan apa-apa yang kita rasa kita dapat menghibur dia, memberi hadiah. Ini bagus. Memberi hadiah ni di antara sunnah Rasulullah SAW. Dia kata tahadu tahabu. Salinglah memberi hadiah, nescaya kamu akan berperasaan kasih sayang. Macam tu. Selalu jika ni bagi buah mangga, tok dah masuk buah durian, nampak buah durian, ayam panggang, sebelah lagi bagi lagi. Hantar tok hebat, tok lagi hantarnya bagi hebat. Kalau tadi duriannya 2-3 biji aja, yang satu guni dihantar. Rupanya ada kebun duriannya. Kebun durian. Dia tengok ada durian dihantar sebelah, kita hantar, kita pergi kebun, ketip durian ni kita hantar sebelah. Memang barulah rasa betul-betul harmoni. Jiran tetangga ni memang kata seronok, seronok. Walaupun makanan tu tak sedap sangat, kadang-kadang kata jiran ni macam ada perhatian dengan kita ni, baik dia. Baik. Tetapi taklah boleh kita komen bila tetangga ni ataupun jiran ni jarang bagi, jangan kita buruk sangka dengan dia. Jiran ni tak baik, jangan bagi kepada saya. Tak semestinya dia tak baik. Mungkin dia orang yang memang susah ataupun apa, jadi kena berbaik sangka lah. Bahkan di dalam hadis yang seterusnya kita tengok cerita tentang hadis bila kita memasak sesuatu ni, bila kita masak sesuatu, ni dalam hadis ni tengok. Sambungan daripada hadis yang tadi, bukan sambungan lah, hadis yang lain, tetapi cerita tentang hak jiran juga. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ya Aba Dzarrin, idza tabakhta marqatan akthir ma'aha wa ta'ahad
jiranaka, rawahu Muslim. Ya Abu Dzar, jika engkau memasak sesuatu yang ada kuah, perbanyakkanlah airnya, kuahnya. Carilah, berilah kepada tetanggamu. Bila kita masak benda yang ada kuah, sup ke, ataupun bubur pedas ke, apa-apa yang ada kuah, banyakkan. Sebab apa? Kita nak bila kita masak, jiran yang paling dekat ni akan mencium. Kecil rumah kita ni vacuum punya, betul-betul tak ada udara keluar. Biasa kita masak, kalau rumah kampung lagi lah, masak sebelah ni, sebelah sana dah bau. Masak sambal petai, memang sebelah sana dah. Aku tahu ini sambal petai. Tok rendang daging. Dah tahu dah, cium je tahu. Tok sambal pusuk. Tok nasi lemak, tahu dah. Jadi kalau kita tak nak bagi sebelah, jangan biar orang sebelah ni cium. Itu cium kita punya ini masakan kita. Kalau nak juga boleh banyakkan kuah kata Rasulullah, biar kita agihkan bagi. Biar dia merasa apalagi di bulan bulan korban kita masak sup tu, orang tahu sebelah tu oh ini memang ada korban. Datang kita nak korban, kita tunggu kita. Tengok ada bau dah, bau sup, mudah-mudahan kita dapat. Tengok sampai malam tak dapat. Aduh katanya, aduh tak ada rezeki lah kita. Itu rezeki. Itu kita pun kita tengok orang masak sedap, sedapnya bau. Apa ni, sate kah? Sate arnab ke? Sate apa kah? Kita rasa kita kalau lah ada orang bagi alang keseronoknya, tiba-tiba dia bagi, ya Allah, alhamdulillah katanya. Belum aku sampai nak beli ni dah ada yang bagi. Macam tengok. Jadi dia akan bertambah kasih sayang tu. Bila kita bagi, timbul kasih sayang tu, walaupun ada rasa benci mula-mula. Tak jadi, hilang jadi kebencian tu dalam hati tu bila ada saling memberi, saling menerima dan memberi. Contoh. Jadi ini sangat baik. Jadi Rasulullah memberikan satu bukan petua lah, satu adab ni. Ketika kita masak tu, kita bagi kepada jiran kita. Kiranya benda tersebut maksudnya dalam bentuk kuah. Kalau dalam bentuk buah durian, tengok. Durian buat kuat dia punya bau tau. Durian kita beli durian bila kita dah makan tu besok tu kita ambil dalam tong sampah tu nampak durian. Jiran sebelah tengok tu. Oh ya, beli durian sebelah. Kalau kita beli banyak, bagilah satu sebelah. Ataupun buat yang paling mudah adalah manis durian. Buat kacang hijau letak durian dalam bubur durian. Itu yang bagus. Kalau buah dia mungkin dua, kita beli berapa aja sekarang masih mahal. Nak bagi sebelah satu rasa tak sedap. Jadi esok kita letaklah dalam berapa biji dalam tu. Memang kita ada rasa sedap. Rasa durian tu memang walaupun 2-3 kita letak, dia kata ini bau durian sedap. Kita bagilah bubur tu, bubur bubur kacang hijau tu ataupun bubur durian tu letak. Bagi jiran-jiran kita. Syukur orang insya-Allah kata. Walaupun tak makan durian yang memang yang pure macam tu, tapi itu pun rasa best dah. Jadi ketika kita beli barang tu, kita perhatikan jiran. Kalau dia nampak kita, kalau kita rasa bagi sebelah juga. Kalau kita datang ke rumah tu, sampai ke rumah tu tak nampak, okey lagi. Jadi ini nak meraihkan hati jiran sebenarnya, nak jaga hati dia. Hati jiran kadang-kadang kita tak perasan hati dia ni macam ada sesuatu bukan terluka saya kata macam nak sesuatu sedapnya aku tak dapat beli lagi ni belum terima lagi hujung bulan tu contohnya dia orang ada duit jadi dia beli suka hati dia lah beli. Jadi jiran sebelah menyimpan memendam rasa aja. Sedapnya kalau aku dapat makan tapi dia tak dapat. Tapi bila jiran memberikan memang dia akan rasa sangat syukur. Ada lagi hadis yang senada dengan dia. Wa fi riwayatin lahu an Abi Dzarrin qala inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsani idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'ahu thumma anzur ahla baitin min jiranika fa'asibhum minha bima'rufin
Dalam riwayat Imam Muslim lainnya daripada Abu Dzar juga, yang berkata, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku, jika engkau memasak kuah, maka perbanyakkanlah airnya, kemudian lihatlah keluarga daripada tetanggamu, lalu berilah mereka dengan cara yang baik. Berilah, walaupun dia kontainer tak besar, tak setuju besar-besar, orang pun masak. Alhamdulillah, terima kasih. Kita yang menerima ni, jangan kita komen yang tak elok. Alo, sikit tu aja kan. Itu tak elok tu. Alhamdulillah lah orang bagi. Dia pun mungkin tak banyak juga. Dia bagi kita dah. Alhamdulillah lah. Jadi kan kita komen, sikit yang elok. Apa tu? Itu dah menyakitkan hati tu. Dalam hati dia kata, kalau macam tu elok tak payah bagilah lain kali. Jadi akhirnya bukan nak jadi bertambah kasih sayang, jadi tambah benci. Tak payah komen. Terima kasih je. Terima seadanya. Jangan kita buat macam pelik-pelik komen kita ni. Bagus dah orang bagi, alhamdulillah. Itu Kemudian kalau boleh bagi kepada tetangga ni yang terbaik. Jangan bagi dah, alah buah rambutan dah layuk dah, baru nak bagi pada jiran. Sekarang belum rambutan lagi, baru nak tengok buah-buah ni. Jadi buah-buah yang kita beli ni, kita niat bila kita beli buah, kita ingat jiran kita, ingat kalau kita nak ini nak menambahkan pahala kita lah. Kita tengok ni, ini untuk jiran ni, kita beli. Kita pilih yang baik. Macam mana baiknya untuk kita, baik juga untuk jiran kita. Itu jiran sebelah tu. Dah siap dah kita. Berapa orang jiran saya, contohnya 4. Tu okey. Beli jagung, jagung madu contohnya. Okey, ini untuk jiran, ini untuk saya. Siap-siap dah kita. Jangan kita dah sampai rumah ni, maksudnya kita dah masak apa lagi. Sedap ni macam hati kita memang nak makan. Yang tak baik-baik ni ada ulat, ada apa lagi lubang ni, kita bagi pada jiran. Itu memang pahala kita pun macam tu juga. Taklah sehebat apa namanya barang-barang yang termakan yang sedap. Jadi begitu juga. Maksudnya taklah seberapa pahalanya nanti. Okey, kita tengok. Dia anjurkan untuk memberikan sesuatu kepada tetangga, terutama kalau aroma ataupun baunya masakan itu dapat dicium oleh tetangga. Dapat dicium, dia punya illah ataupun sebabnya bila dia sampai dicium oleh tetangga. Sedangkan tetangga itu pun memerlukannya. Kita tahu benda ini memang orang suka. Macam buah durian, banyak orang suka durian. Islam sangat memerhatikan hubungan baik antara sesama tetangga dan menjadikan antara mereka saling menanggung. Senang sama senang, susah sama susah, macam tu. Membantu dalam hal makanan dan lain-lain. Makanan pun macam tu juga. Tengok anak dia yang perlu dibantu, kita bantu anak dia. Macam tu. Jadi itu di antara dua hadis yang kita tengok. Ada lagi hadis-hadis lain kita baca juga nanti, insya-Allah, bermukit dengan jiran juga yang sebenarnya dia akan menjadi apa saya kata ukuran iman seseorang ni. Kalau betul-betul dia beriman, maka hubungan dia dengan tetangga dia memang akan baik. Dia tak akan menyakit jiran dia, tidak akan membiarkan jirannya tidak dipenuhi hak-hak dia, insya-Allah. Jadi rasanya itu saja untuk malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan juga kemanfaatan daripada kelas ataupun kuliah ini. Dan terima kasih atas perhatian. Maaf atas kelemahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi was sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.